Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini merupakan hari yang menyedihkan, mendukacitakan bagi seluruh umat Islam di serata dunia atas pemergian Al-Alamah Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah pada usia 96 tahun di negeri tempat beliau mendapatkan perlindungan, iaitulah di negeri Qatar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi meninggalkan kesan yang amat besar pada membentuk kefahaman diri saya tentang Islam. Saya berkenalan dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi melalui buku beliau ketika masih di bangku sekolah, iaitu melalui terjemahan buku Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam. Ketika itu saya mungkin di tingkatan 3, 4 ataupun 5, membaca buku berkenaan membuka sedikit perspektif yang agak luar daripada apa yang secara tradisinya saya faham tentang fiqh dalam agama kita. Itu pengenalan awal. Akan tetapi proses yang benar-benar membentuk pemikiran saya bermula apabila saya tiba di Jordan pada tahun 1993, bila mana sahabat kami Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Mazhar, telah mencadangkan kepada saya untuk membaca buku Thaqafah Ad-Da'iyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai kerangka pemula bagi kami memulakan perjalanan sebagai pelajar bidang agama di Jordan pada ketika itu. Saya membaca buku Thaqafah Ad-Da'iyah dan berfikir mengenainya, tetapi somehow-nya macam activated hanya lama selepas daripada itu apabila saya pulang ke tanah air dan melihat kerencaman huru-hara pemikiran yang berlaku kepada masyarakat Malaysia dalam keberagamaannya, khusus di kalangan umat Islam, yang saya fikirkan puncanya adalah salah satunya datang daripada akibat ataupun sebabnya datang daripada menjadi mangsa kepada compartmentalization of knowledge, ilmu yang terjuzuk-juzuk kesan sistem pendidikan. Dan ketika itulah saya mula menyemak kembali buku Thaqafah Ad-Da'iyah dan mewacanakannya di dalam seminar, kuliah maghrib dekat masjid, dekat surau, dan kemudiannya pada tahun 2020 koleksi apa yang telah diwacanakan berkenaan dengan buku almarhum itu dikumpulkan, dikemaskan dan terbit sebagai buku pertama saya dalam siri yang hilang bersama Iman Publication, iaitulah buku Seni Berfikir yang Hilang, pada mengulas kandungan buku Thaqafah Ad-Da'iyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Masa belajar di Jordan dahulu juga, karya-karya beliau tidaklah sepenuhnya ditelaah, tetapi sudah tentu satu daripadanya adalah buku Fiqh Zakat yang saya tidak baca daripada kulit ke kulit, tetapi ketika mengambil subjek Fiqh Muamalat, ia memberikan sebab untuk saya menyemak sedikit perbincangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalamnya. Namun oleh kerana muamalat bukanlah tumpuan pengajian saya dan bukan bidang saya, jadi tidaklah begitu mendalam dan berbekas pembacaan saya daripada buku berkenaan. Peringkat kedua, bagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi membentuk kefahaman saya tentang Islam ini ialah apabila saya memulakan tugas sebagai Minister of Religion di Belfast Islamic Center di Northern Ireland. Sebagai imam pertama sepenuh masa di masjid berkenaan, saya ketika itu adalah seorang fresh graduate, adalah sekeping ijazah syariah daripada Jordan, serba sedikit dah belajar tentang agama, tetapi cabaran yang dihadapi di negara barat dengan kerencaman Ireland juga ketika itu baru sahaja melepasi fasa September 11 yang baru berlaku beberapa bulan sebelum saya mula bekerja. Cabaran untuk saya berinteraksi, satunya dengan penduduk tempatan yang beragama Kristian, Katolik, Protestan dan juga agama-agama yang lain. Keduanya adalah bersama dengan umat Islam sendiri daripada lebih daripada 20-30 buah negara yang sangat mencabar. Ketika itu saya tidak mempunyai masa untuk bersantai-santai berfikir tentang pendekatan yang terbaik, melainkan saya kena segera membuat keputusan setiap hari apakah yang lebih berhikmah untuk menyantuni
kerencaman audience khalayak yang perlu saya urus takbir sebagai imam ataupun yang disebut sebagai Minister of Religion ketika itu. Jadi antara yang memberi bimbingan kepada saya untuk menentukan cara berfikir yang baik mendepani cabaran ketika itu adalah karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Satunya adalah daripada risalah yang mungkin tidaklah begitu terkenal kerana risalah itu diterbitkan pada tahun akhir 1990-an, bertajuk Risalatul Muslimin fi Biladil Gharb. Kalau tidak silap saya lah, risalah umat Islam di negeri barat oleh ramai penulis. Salah seorang daripadanya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apabila saya membaca risalah berkenaan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalamnya itu mempunyai impak yang besar yang saya ingat sehingga sekarang untuk menjadikan kita ini tidak apologetik tetapi terbuka dan dinamik untuk berinteraksi dengan barat. Kita dah belajar agama dalam ijazah syariah di Jordan, tetapi untuk hidup di negara barat dan berperanan sebagai imam, dan saya tidak ada latihan khusus untuknya, ianya sangat mencabar. Jadi misalnya dalam usia yang muda ni, zaman internet tak berapa nak ada lagi pada masa tersebut, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, antara yang saya ingatlah dalam buku tersebut, dalam risalah berkenaan, beliau menegur tentang sikap penduduk di negara asalnya sendiri, iaitu di Mesir, yang begitu keras walaupun hidup di dalam masyarakat berbilang kaum, bangsa, agama. Misalnya apabila masyarakat Qibti yang beragama Kristian di Mesir pada ketika itu dibahasakan sebagai saudara-saudara kita, beliau telah ditempelak kerana membahasakan orang Kristian Qibti sebagai saudara-saudara kita, kerana mereka yang menempelak itu mengatakan bahawa saudara kita hanyalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin orang yang bukan Islam seperti kaum Qibti itu dibahasakan sebagai saudara kita? Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi mendatangkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana ketika Allah menceritakan tentang keingkaran kaum Nabi Nuh AS, Allah membahasakan kaum Nabi Nuh yang mengingkarinya itu sebagai saudaranya. Begitu juga dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain juga, ada banyak ayat Al-Quran dalam nada yang sama. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, kalaulah semua orang yang bukan Islam itu tidak boleh menjadi saudara kita, mengapa Allah membahasakan kaum yang menolak dakwah para rasul itu sebagai saudara? Kerana saudara ini, kita boleh ada saudara dalam iman, kita boleh ada saudara dalam semangat kenegaraan kita, kita ada saudara sebagai sebuah komuniti. Kita sebagai individu bukan hanya menganggotai komuniti agama kita, tetapi juga komuniti tempat di mana kita berada, negeri, negara dan sebagainya. Jadi janganlah berlebih-lebihan sangat untuk berkeras kononnya kitalah yang lebih tulen keislamannya sehingga bersikap sedemikian, dan itu menjadi ancaman untuk kita survive dan mengembangkan Islam itu dalam bentuk yang positif, praktikal dan merawat cabaran-cabaran yang wujud di negara barat. Mungkin sekarang ni benda tu dah biasa dengar, tapi risalah ini ditulis pada akhir 1990-an, dan bila saya membacanya, dia memberikan kekuatan dan juga keyakinan kepada saya untuk beriltizam dengan apa yang saya pegang dan imani sebagai seorang Muslim, namun pada masa yang sama mempunyai serba sedikit kaedah untuk membicarakannya di khalayak umum. Bila mana saya ditemubual oleh wartawan daripada BBC, Channel 4 yang cuba untuk melakukan provokasi kepada saya tentang syariah, adakah saya menyokong syariah? Saya tahu arah tujuan pertanyaan tersebut, yang mana kalau saya jawab saya tak sokong syariah, peliklah kan, ijazah syariah, Muslim, imam, kenapa pula tak sokong syariah? Tapi kalau saya kata saya sokong syariah pula, wartawan itu akan bergerak ke arah memutabelitkannya bahawa saya menyokong usaha untuk menegakkan undang-undang jenayah Islam di UK. Maka adakah ini bermaksud yang mencuri perlu dipotong tangannya, yang keluar daripada Islam harus dihukum bunuh? Nak pergi ke situ, maka saya ingat kembali wacana-wacana yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan syariah, di manakah kedudukannya implementasi hukum jenayah Islam itu di dalam kerangka syariah sebagai maksud yang lebih luas daripada sekadar hukum jenayah ni tadi, sangat membantu. Kemudian sisi yang seterusnya juga yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sangat memberikan kesan kepada
cara saya memahami dan mengendalikan Islam ini untuk diri saya, keluarga dan juga khalayak pada ketika itu adalah pengembangan perbahasan beliau berkenaan dengan fiqh al-aqliyat al-muslimah, maksud dia fiqh minoriti muslim. Walaupun ianya tidak dipersetujui, dikritik oleh ilmuwan-ilmuwan besar juga pada masa tersebut, antaranya almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti yang tidak bersetuju dengan framework ataupun kerangka fiqh al-aqliyat al-muslimah, fiqh minoriti muslim ni. Tapi bila saya meneliti kedua-duanya, saya dapati Syekh Said Ramadan Al-Buti mempunyai sisi pandang yang agak berlainan daripada apa yang diperhatikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka cara Syekh Yusuf Al-Qaradawi mewacanakan hukum hakam Islam, bagaimana ianya hendak diungkaikan supaya ia boleh secara praktikalnya diamalkan di tempat seperti di Eropah ini yang amat berbeza daripada tempat di mana turunnya syariah, ianya sangat membantu. Dan kerana itulah akhirnya ketika saya kembali ke Jordan bertemu dengan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah yang juga baru meninggal dunia baru-baru ini, untuk bertanya tentang masalah jemaah masjid tempat di mana saya bertugas tu, yang mana mereka tidak bersetuju untuk menjamakkan maghrib dan isyak pada musim panas, walaupun waktu isyak tak wujud sebenarnya pada masa tersebut. Syekh Salah Al-Khalidi menasihatkan saya bahawa saya tidak harus untuk meminta pendapat beliau ketika mana fatwa sudah pun ada di Eropah oleh European Fatwa Council yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, yang menyarankan agar jamak antara maghrib dan isyak pada musim panas itu sebagai solusinya. Itu yang harus diikut. Jadi itu adalah sedikit daripada yang sempat saya fikirkan bila mana hari ini ada beberapa perkara yang menggembirakan saya, tapi baru saya nak gembira jadi jatuh duka cita pula kerana mendengar tentang pemergian almarhum. Dan sudah tentulah duka citanya ini ialah kerana kita mengingati kepada apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis di dalam Sahih Muslim. Kata baginda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya daripada manusia, ya, tiba-tiba ilmu tu hilang. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang mana bila mana ulama seorang demi seorang meninggal dunia, tak tinggal lagi dah lah orang alim, sehingga orang ramai mengambil pemimpin-pemimpin daripada kalangan orang yang jahil. Mereka meminta pendapat pemimpin yang jahil ini dan mereka memberikan fatwa dalam keadaan tidak berilmu. Sesatlah mereka itu dan menyesatkan pula orang ramai dengan pandangan-pandangan mereka. Tidak ada satu kematian ilmuwan pun melainkan ianya adalah berada di dalam apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehilangan yang amat-amat besar. Namun apa yang boleh kita harapkan ialah karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi lebih daripada 100 buah setakat yang saya tahu. Teruskanlah untuk dimanfaatkan. Ia menjadi sedekah jariah kepada almarhum juga. Dan bagi kita yang Allah rezekikan peluang untuk belajar agama, jadilah orang yang ada ilmu agama, yang memainkan peranan sebagai pewaris Nabi untuk memegang amanah, menggunakan agama untuk mencerahkan perjalanan umat dan bukannya memperalatkan agama untuk kepentingan peribadi, kuasa, keuntungan dan sebagainya. Semoga Allah merahmati almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan bagi sahabat-sahabat yang membaca buku Seni Berfikir yang Hilang, semoga segala kebaikan daripada buku berkenaan menjadi sedekah jariah untuk meneman Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam perjalanannya yang abadi. Wa nahnu insya-Allah bikum lahiqun, dan kita juga akan menyusul tidak lama lagi pada suatu hari nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.